Dia pertama tadi yang saya sebut dia kolektif. Dia buat keputusan secara bersama. Jadi dari segi beban membuat keputusan itu dikongsi. Yang kedua, dia ni seorang yang tenang. Pengalaman saya berkhidmat, saya dah lebih 11 tahun 12 tahun dengan dia. Dia tak pernah orang kata dalam keadaan yang tegang macam mana sekalipun dia tenang. Saya sebagai pegawai ni saya sebut, saya jarang tersibuh dia marah. Tinggi suara pun tidak. Saya pernah juga saya tengok dia ada pandangan tu. Dia ada pandangan dia sendiri. Tapi bila dibawa ke mesyuarat, ada berbeza-beza pandangan. Dia akan dengar semua pandangan dia. Dan dalam keadaan tertentu dia akan buat keputusan dia berdasarkan pandangan-pandangan yang diberikan. Gitu. Dia biasanya begitu. Kerana penting bagi dia ialah kerana apa-apa keputusan dibuat mesti keputusan yang bersama, barulah ahli-ahli mesyuarat ni mengambil tanggungjawab bersama. Dia tak boleh buat keputusan sendiri. Sendiri-sendiri gitu. Jadi saya ingat itu satu sikap yang ada yang menyebabkan dia boleh mengawal keadaan dan keputusan-keputusan dibuat. Yang kedua, to me he's a fighter. Ramai orang mungkin terlepas pandang, he's a cancer survivor. Saya melalui bersama dengan dia ketika dia Menteri Dalam Negeri selepas Hari Raya puasa, dan dia maklum, dia kata dia ada didiagnose but early stage, very very early stage, dan melalui biasa kemoterapi dan sebagainya. Dan semasa menjalani kemo, dia datang tugas. Saya ingat dia cuti sebulan dan kemoterapi ni 6 bulan. Proses dia 6 months and then another 6 months for observation. So I think he's a fighter. Kalau dia bukan fighter, dia akan lemah dan dia give up. Dia tak give up. Dan dalam banyak perkara pun dia pernah dipecat. Apa tujuan saya dijemput? Adakah ada kaitan dengan rombakan jemaah menteri? Dia mengangguk. Lepas tu saya kata, adakah you nak cakap apa-apa dengan saya? Dia rasa susah nak cakap. Adakah bermakna nama saya tak tersedarai? Dia bila mengangguk, saya kata terima kasih. Daripada menjadi timbalan Perdana Menteri, pernah dipecat. Itu orang nombor 2 dalam negara, tiba-tiba jadi pembangkang. Saya jadi pegawai dia dulu, kita pegawai timbalan Perdana Menteri. Di mana-mana pun orang sambut, kemudahan macam-macam, tiba-tiba jadi pembangkang. Kalau dulu pergi mana-mana naik pesawat, tapi dah jadi pembangkang, bawa kereta sendiri, masuk hutan dari sini berjuang dia berjuang. Jadi itu, dan akhirnya Allah Ta'ala memberikan bukan kata ganjaran, tetapi akhirnya memberi kemenangan dalam perjuangan. Balik semula daripada timbalan Perdana Menteri jadi menteri biasa. Saya tak pernah lagi tengok ada sejarah seorang timbalan Perdana Menteri bila balik semula dalam kerajaan boleh terima jawatan sebagai menteri biasa. Kalau tak, dia fikir saya dah timbalan Perdana Menteri, saya patut jadi Perdana Menteri lah. Tidak, kerana saya fikir dia jiwa besar. Betul. Dia jiwa besar. Jadi menteri biasa. Dan berkhidmat, bertugas seperti biasa lah. Dalam keadaan dia sakit pada masa itu, dan menjalankan tugas sebagai menteri biasa. Dan akhirnya jadi Perdana Menteri. Itu semua ketentuan Allah Ta'ala. Saya sebagai pegawai pada masa itu, saya tak fikir Tan Sri Muhyiddin boleh jadi Perdana Menteri. Bagi saya setakat itu sajalah. Kalau kita fikir dari segi logik biasanya dan dari segi perkiraan politik biasa, mungkin that's it lah. Saya pun dah kira nak berhenti. dah ada perancangan nak berhenti. Perancangan untuk berhenti. Kita pegawai bekerja dengan menteri itulah, kita pun bukan kekal di situ.
akhirnya jadi Perdana Menteri dan diberi satu cabaran yang besar sebagai Perdana Menteri mengurus negara dalam keadaan pandemik, krisis kesihatan, krisis ekonomi, krisis politik. Ya. Jadi bagi saya apabila dia tidak lagi menjadi Perdana Menteri, itu bukan satu yang melepaskan jawatan sebagai Perdana Menteri. Itu bagi saya keputusan yang dibuat walaupun kita macam luar biasa, ya, dia disebabkan oleh penolakan ahli parlimen daripada satu parti, dia gugur menjadi daripada jawatan sebagai Perdana Menteri. Dalam tersebut saya telah menyerahkan warkah peletakan jawatan saya sebagai Perdana Menteri dan seluruh jemaah menteri. Tetapi akhirnya dia mencalonkan pemimpin daripada parti itu untuk menjadi Perdana Menteri. Ini tak pernah berlaku dalam sejarah ni. Iaitu di peringkat akhir selepas menerima tekanan-tekanan politik daripada pelbagai pihak. Pada ketika beliau sedang mengurus krisis yang paling besar dalam negara kita ini, yang saya sebut tadi, krisis kesihatan, ekonomi, ada tekanan-tekanan politik datang daripada pelbagai sudut. Ya. Jadi akhirnya ada idea, ya, untuk pihak kerajaan membuat beberapa tawaran kepada pembangkang. Pilihan raya umum akan diadakan sebaik sahaja jawatan kuasa khas bebas yang akan ditubuhkan memperakukan bahawa wabak COVID-19 telah reda atau pulih sepenuhnya dan pilihan raya adalah selamat untuk diadakan. Pada masa itu terpulanglah kepada rakyat untuk memilih kerajaan mana yang layak untuk mentadbir negara ini dan menjaga kebajikan saudara dan saudari sekalian. Inilah komitmen dan aku janji saya yang akan saya tunaikan, insya-Allah. Supaya mewujudkan satu keadaan politik yang lebih stabil. Jadi supaya memberi satu tempoh masa kepada kerajaan untuk menangani pandemik COVID-19 ini secara yang lebih terfokus, ya, bagi masa, kerana kita dah nampak ada cahaya di hujung terowong dari segi nak mengatasi masalah pandemik ini. Jadi apalah salahnya kalau sekiranya pembangkang dan kerajaan mencapai satu persefahaman, ya, dalam tempoh beberapa bulan ke hadapan ni. Kita ada macam ceasefire, kita ada buat macam gencatan senjata. Ini bukan untuk kepentingan peribadi ahli politik ataupun kepentingan parti, tetapi kepentingan rakyat. Kerana kita tak nak bila negara ni dia bergolak, ya, nak buat keputusan pun susah, ya, kerana keadaan politik yang tak stabil ni. Kita nak mengurus ekonomi, nak mengurus kesihatan. Jadi bagi satu tempoh masa, dan selepas itu kita pulangkan balik mandat kepada rakyat. Itu pemikirannya. Pemikirannya bukan kita sign perjanjian ni kita boleh kekal sampai hujung, tidak. Bagi satu tempoh masa, mungkin dalam pertengahan tahun depan, right, bila keadaan dah bertambah baik, mungkin semua population telah mendapat vaksin, kes-kes COVID-19 pun dah makin menurun, keadaan sistem kesihatan kita pun dah lebih bersedia misalnya. Jadi kita boleh buat pilihan raya. Kerana ada negara-negara lain pun buat pilihan raya semasa COVID, ya. Dan tambahan pula Sarawak. Sarawak pun dia kena buat state election. Tadi pun dah kena buat dah habis dah tempoh dia. Tapi kerana ada darurat diisytiharkan bagi negeri Sarawak sampai bulan 2 kalau tak silap saya, tahun depan. Jadi selepas itu nak kena buat pilihan raya. Jadi pemikirannya supaya buat tawaran ini boleh dipersetujui oleh kedua-dua pihak, right? Kita ada gencatan sekejap dan lepas itu kita pulangkan balik mandat kepada rakyat, biar rakyatnya buat keputusan
kerajaan mana yang lebih layak, lebih sesuai untuk mentadbir negara. Tetapi malangnya tawaran itu yang dibincangkan, bukan tak dibincangkan dengan pihak pemangkang. Okey. Ada perundingan, ada Dengan wakil-wakil daripada pihak Pakatan Harapan. Okey. Berunding, akhirnya ada yang kita bersetuju, ada yang kita tak bersetuju. Akhirnya ada terma-terma yang diumumkan oleh Tan Sri Muhyiddin itu adalah antara terma-terma yang dipersetujui. Cuma kita tak pasti pada masa itu sama ada wakil yang datang berunding dengan kita ini mendapat mandat daripada keseluruhan pimpinan Pakatan Harapan. Bukan orang calang-calang yang datang tu pun. Okay. Jadi bagi saya dia dapat mandat. Okay. Tetapi dalam tempoh 6 jam saja ditolak tawaran itu. Tetapi saya pun berfikir bahawa mungkin ada hikmah. Ada orang kata kenapa Tan Sri Muhyiddin buat pengumuman, itu tak payah buat pengumuman lah, diam-diam sajalah. Kalau jadi, kalau tak jadi tak ada lah. Jadi cuma pada ketika itu dalam proses rundingan itu pihak yang sebelah sana dan kita juga kita memikirkan mungkin elok supaya rakyat tahu apa terma-terma yang ditawarkan oleh kerajaan pada masa itu, dan Tan Sri Muhyiddin membuat pengumuman. Jadi bila ditolak, kita fikir habislah soal rundingan ini tidak boleh diteruskan pada masa itu. Dan menurut peruntukan di dalam perlembagaan persekutuan, Tan Sri Muhyiddin mesti meletak jawatan kerana telah kehilangan sokongan majoriti, dan itu adalah tanggungjawab. Walaupun ada ramai yang bagi pandangan, dia kata no, you don't have to resign, you don't resign. Ramai yang bagi pandangan begitu, you have to continue to be the Prime Minister. Tapi kita mendapat pandangan daripada bukan saja pakar undang-undang, pada ketika itu dirujuk juga kepada Peguam Negara. Kerana Peguam Negara ini adalah the legal advisor to the government. So we have to abide by the advice of the Attorney General, kerana dia adalah penasihat undang-undang kepada kerajaan, dan pada ketika itu juga dinasihati supaya kalau mengikut kehendak dari segi perlembagaan, Perdana Menteri mesti shall tender the resignation of the cabinet. Dia bukan tender resignation of the Prime Minister, shall tender the resignation of the cabinet. Maknanya bila Perdana Menteri meletak jawatan, dia meletak jawatan seluruh kabinet. Jadi kerana itu menteri-menteri pun dah tak jadi menteri. Dan saya nak bagi tahu Tan Sri Muhyiddin dia memanggil rakan-rakan dalam kabinet berbincang mengenai peletakan jawatan. Dia boleh saja, dia tak ada, he is not obliged basically to consult the cabinet members. Kalau dia nak letak jawatan, dia boleh hantar surat kepada Tuanku Agong, petik dengan ni, letak jawatan. Bangun pagi, tulis surat, letak jawatan. Tapi kerana dia tahu, dia meletak jawatan tu bukan meletak jawatan Perdana Menteri, dia meletak jawatan the whole cabinet. So he consulted the cabinet members dan macam-macam pandangan. Tapi akhir sekali keputusan dibuat, dia membuat Tan Sri Muhyiddin membuat keputusan yang terbaik dan yang tindakan yang tepat, yang betul dari segi kehendak perlembagaan, ialah dia meletak jawatan. Dia letak jawatan. Dan selepas itu akhirnya baru-baru ni tawaran yang dikemukakan oleh Tan Sri Muhyiddin diterima, dan saya boleh katakan word by word. It's actually the terms of the understanding or agreement that Tan Sri Muhyiddin has offered to the opposition when he was the Prime Minister. Saya lihat apa yang dicapai pada hari ini, dia mestilah continuity daripada dasar-dasar program-program yang telah dibuat sebelum ini lah. Dan Yang Mahmud Perdana Menteri
Datuk Seri Ismail Sabri memang memberikan satu komitmen mana dasar-dasar yang baik itu akan diteruskan di bawah pentadbiran beliau. Jadi kerana itu kita lihat even dari segi komposisi kabinet, saya boleh kata hampir 95% atau lebih itu adalah komposisi kabinet yang sebelum ini. Program PICK itu diteruskan biasa. Dia lain juga pelan pemulihan negara juga diteruskan. Jadi tindakan Tan Sri Muhyiddin menyokong, ini saya nak kena beritahu juga, orang yang pertama ataupun parti politik yang pertama menyatakan sokongan kepada Datuk Seri Ismail Sabri ialah Perikatan Nasional. Dan saya sendiri berada bersama dengan Tan Sri Muhyiddin ketika beliau membuat keputusan untuk mencalonkan Datuk Seri Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri. Beliau sendiri mengambil inisiatif untuk berhubung dengan pengurusi GPS, dengan pimpinan parti-parti lain, pimpinan PAS dan lain-lain. Dia berkempen untuk Datuk Seri Ismail Sabri menjadi Perdana Menteri, sampai kami di peringkat pegawai kami fikir apa yang Tan Sri Muhyiddin buat ni. Ya, jadi dia bila dia nak menyokong seseorang, dan dia nak memastikan supaya pencalonan Datuk Seri Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri itu berjaya. Dan berjaya itu dia mesti diterima oleh majoriti ahli-ahli parlimen. Kerana itu dia mengambil inisiatif untuk orang kata dalam kata berkempen lah dan menghubungi pimpinan-pimpinan parti di dalam Perikatan Nasional dan parti-parti rakan Perikatan Nasional, termasuk PBS, PBRS dan sebagainya. Jadi itu dia effort dan dia make sure akhirnya Datuk Seri Ismail menjadi Perdana Menteri.